Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebentar tadi saya membuat satu survei di lapangan. Survei siapa yang akan menang dalam pilihan raya negeri Sabah. Jangan pula kau marah. Kau bilang aku palui lah, kau bilang aku bodoh lah, kau bilang apa-apalah. Survei yang saya buat ini semuanya survei secara rawak. Pertama kita pergi pasar, kedua kita pergi mall, ketiga kita pergi orang yang jual makanan di tepi jalan, keempat kita pergilah di taman rekreasi. Saya tak boleh dedahkan siapa orang-orang mereka kerana pendedahan itu boleh menyebabkan bahayalah untuk mereka kan. Tapi saya berjaya merekodkan lebih kurang 100 undian. 100 undian di lapangan siapa yang menang dalam pilihan raya di Sabah. Bagi orang Sabah di kawasan kami pasti kenal siapa Puan Maigad. Puan Maigad kamu tahu kan? Dalam satu video yang saya nampak ada seorang lelaki dan wanita menumur nama Maigad. Maigad ini kalau orang yang menonton video ini dari Semenanjung, dia adalah seorang wanita yang ada masalah sedikit lah. Jadi kita seringkali melihat orang bertanya kepada dia nombor ekor. Orang tanya apa nombor ekor yang akan keluar. Jadi Puan Maigad ini pun selalulah keluarkan ramalan-ramalan beliau. Dan ada juga lah yang orang percaya. Jadi ada satu video tuh dia tanyalah kepada Puan Maigad. Dia bilang, dia kata siapa yang akan menang dalam pilihan raya negeri Sabah. Dengan tidak semana-mana Puan Maigad kata yang akan menang dalam PRN negeri Sabah ialah APCO dan STA. Itu ramalan Maigad. Oh, saya fikir macam ada jugalah kebenarannya kan. Kita bukan menghina dua parti ini, tetapi mungkin inilah parti yang selalu Puan Maigad dengar. Dia dengar di sana sini, dia nampak bendera itu, dan mungkin juga dia diberitahu oleh rekan-rekan atau orang-orang yang lalu lalang di tempat itu, undilah ini, undilah itu. Jadi mungkin itu yang selalu dia dengar lah, selalu dia dengar. Jadi mungkin pengaruh APCO dan juga STA itu sampai kepada dia. Oke, dalam tinjauan di lapangan 100 orang yang saya buat kajian ataupun uji soal, lebih kurang 70% mengundi parti lokal. Saya tak akan bagi tahu Anda parti apa. Sebab parti apa yang diundi itu itu rahasia kita lah. Orang kata undi itu rahasia, mana boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu nanti kena tangkap kan, atau nanti kau marah juga lah kan. Macam itulah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam survei yang dibuat itu menunjukkan bahawa parti lokal mendahului parti-parti yang lain. Kalau Anda tanya apa parti lokal itu, banyaklah, banyak. Sebab yang saya tanya, saya bukan menyebut parti politik tertentu. Saya bertanya kepada mereka, parti apa yang menang? Dan mereka pula jawab parti lokal. Mereka pun enggan memberitahu parti lokal itu merujuk kepada apa. Manakala pilihan yang kedua yang bakal memenangi pilihan raya ini ialah parti yang berasal daripada tanah Melayu ataupun Malaya, disebut Malaya oleh orang Sabah, yaitu yang diwakili oleh PKR, yaitu Pakatan Harapan. Kata mereka ada harapan parti Harapan akan memenangi lebih daripada 10 kerusi. Tetapi yang mungkin akan pulang dengan tangan kosong, pulang dengan deposit hangus adalah Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional. Ada beberapa sebab yang diberikan oleh netizen kenapa Perikatan Nasional akan pulang dengan tangan kosong. Antaranya kerana pergolakan dalaman Perikatan Nasional yang sukar untuk disembunyikan. Yang kedua, manifesto yang dibawa ataupun suara yang dibawa oleh Perikatan Nasional mahu membaiki Sabah. Tapi ramai netizen kata, jangan kau cakap dulu baiki Sabah kalau SG4 pun tak dapat dibaiki, kata mereka. Pulang dulu, baiki dulu SG4, baru kau cakap mau baiki Sabah, kata netizen. Jangan dulu kau cakap bikin Sabah kalau SG4 pun tak mampu dibikin, kata netizen.
Itu antara sebabnya yang mereka meramalkan Perikatan Nasional akan pulang dengan tangan kosong. Jadi sekarang siapa pilihan Anda? Terpulanglah pada Anda. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawaban kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini kita mau cerita tentang siapa yang sedang mendahului dalam pilihan raya negeri Sabah. Adakah parti lokal atau parti daripada Malaya ataupun parti yang gabungan Malaya? Saya tak nak sebutlah apa parti-parti itu, sebab Anda pasti tahu siapa yang kita sebut-sebutkan itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mewakili parti lokal di Sabah, pelbagailah yang paling kuat menyeru mereka ialah parti lokal ialah seperti parti APKO, Parti STA, Parti Warisan, Parti KDM, dan Parti Bebas. Semua ini menggelarkan diri mereka sebagai parti lokal. Namun demikian, siapa sebenarnya yang dapat memperjuangkan rakyat Sabah? Betulkah parti lokal ini betul-betul boleh memperjuangkan hak dan maruah Sabah? Bercakap tentang maruah, baru-baru ini seorang YB daripada PAS di Kedah terlanjur, walaupun beliau sudah memohon maaf, tetapi rakyat Sabah masih terasa, masih lagi terpedih, terluka dan marah. Rasa terhina kerana maruah rakyat Sabah dicalar dengan hanya sebungkus roti gardenia. Tuan-tuan dan puan-puan, calon daripada Sabah pun sudah dinyatakan, terutamanya Ronald Kiandi. Calon bukan PAS tapi Perikatan Nasional, seangkatan dan sekumpulan atau segabungan dengan PAS di Perikatan Nasional sudah menegur YB Exco Kedah itu dengan perkataan yang agak kasar dan keras. Dia kata palui. Orang Sabah palui itu satu perkataan yang tidak terlalu kasar, tetapi memang agak bukan juga sangat memalukan, tetapi perkataan yang kita cakap macam marah lah macam tu, tapi tidaklah terlalu keras macam tu. Tapi memang menyengatlah. Apabila Ronald Kiandi kata kita di Sabah tidak dapat digadai dengan hanya sebungkus roti gardenia. Calon di Karabunai pun sudah menyatakan kita tidaklah seperti itu. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan kemunculan Parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Sabah, siapa agak-agaknya yang dapat memperjuangkan hak Sabah dan maruah Sabah? Ada beberapa pengulas politik, rakan-rakan politik saya, mereka kata parti lokal Sabah pun
tidak dapat memperjuangkan hak dan marwah Sabah. Tapi di sebelah pula mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan bahwa jangankan parti lokal, parti daripada Malaya, parti gabungan daripada Malaya juga tidak akan mampu memperjuangkan hak Sabah. Dua-dua pun tidak memperjuangkan kata mereka. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa lokal Sabah ni ada harapan untuk memperjuangkan hak Sabah. Terutamanya kata mereka parti-parti yang sudah lama berjuang seperti APCO, seperti STA, seperti KDM dan sebagainya. SAPP adalah juga yang kata warisan dan sebagainya. Tapi itulah, perkara ini sangat subjektif. Kita hanya tahu semua itu apabila mereka menang. Tapi ada lagi satu angkatan yang kata jangan ambil risiko. Saya menilai di dalam ruangan Facebook, di TikTok, di YouTube, dalam ruangan komen mereka, pelbagai komen. Ada yang kata jangan ambil risiko. Saya tak tahulah apa yang risiko yang jangan diambil itu, tapi mereka kata jangan ambil risiko. Nah, apabila itu berlaku, saya teringat pilihan raya ini bukan tiap-tiap hari dibuat. Ia ambil masa 5 tahun. Salah undi 5 tahun menderita, betul undi 5 tahun berjaya atau 5 tahun menikmati. Kalau Anda mahu salah undi, pilihlah yang salah. Tapi kalau Anda mahu undi yang betul, pilihlah yang betul. Kalau Anda tanya kepada saya, apa tips untuk mengundi? Senang saja. Pikirlah tentang hak dan marwah Sabah. Siapa yang dapat memperjuangkan? Ya, itu sangat subjektif. Dulu kita kata parti ini, dulu kita kata parti itu, dulu kita kata parti ini dan itu. Tapi subjektif. Dia hanya akan berlaku apabila orang yang kita pilih itu betul-betul mempunyai keinginan untuk memperjuangkan hak dan marwah Sabah. Siapapun dia, kita berdoa supaya dapat dipilih itu betul-betul berani, betul-betul memperjuangkan memang benar hak dan marwah Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini survei kita di lapangan berkait dengan pilihan raya negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak dapat dinafikan pertembungan pilihan raya di Sabah pada kali ini. PRN 17 menunjukkan pertembungan pilihan raya yang paling unik, tidak pernah berlaku di Semenanjung Malaysia maupun di Sarawak, di Sabah. Kali ini di Sabah, semua kerusi yang dipertandingkan kini dipertandingkan atau dipertandingi ataupun bilangan yang bertanding melebihi 5 kerusi. Tiada satu kerusi pun yang menang tanpa bertanding 1 lawan 1 atau 2 lawan 1 atau 3 penjuru. Semua penjuru paling kurang 5. Ini yang kita dapat di lapangan hari ini. Jadi apa yang kita dapat peroleh? Tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang kita boleh ulas tentang isu ini. Pertama sekali ialah betapa rakusnya orang mahu kuasa. Sebelum saya ulas siapa yang mau menang, kita ulas dulu apa yang kita boleh dapat di lapangan. Pertama sekali, betapa rakusnya orang mahu kuasa sampai semua orang pun mau bertanding. Kalau di kawasan saya ada 11 penjuru dengan bilangan rakyat tidak lebih daripada 30.000 orang. Kalau saya tak silap kurang daripada itu, kita ada 11 penjuru. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sebabnya saya kata di tempat yang lain ada lagi 14 penjuru. Paling kurang 5 penjuru. Jadi dapatan kita di lapangan hari ini menunjukkan bahwa betapa rakusnya manusia ini dengan kuasa. Semua orang mahu menang, semua orang mahu menang, semua orang mahu jadi ahli Dewan Undangan Negeri, semua orang mahu berkuasa. Paling teruk sekali macam yang berlaku dalam parti GRS. Sudah ada rundingan, sudah ada pengumuman, akhirnya ramai yang kecewa tidak diumumkan sebagai calon dan bertindak keluar daripada GRS ataupun keluar daripada persetujuan awal lalu bertanding atas tiket bebas. Paling kuat sekali berlaku di Bandau, kalau saya tak silap Bandau di area kami, yaitu Datuk Maijul Mahab telah pun bertanding atas tiket bebas.
Jadi itu kekecewaan yang mereka nyatakan lah kan. Ada juga sebabnya mereka wajib keluar dan bertanding sebab mereka sudah buang duit banyak, campaign awal, lebih banyak akar umbi. Itu antara contoh alasan yang mereka beri. Selain itu di Dun Pintasan, Dewan Undangan Negeri, kerusi Dun Pintasan juga berlaku. Di sana pun berlaku pintasan. Apabila Pendikar Amin Mulia dicalonkan mewakili JRS, telah pun memintas Fairuz kalau saya tak silap sebagai calon JRS, dan akhirnya marah dia punya akar umbi, mencalonkanlah pula penyandang pemenang atau penyandang JRS di sana sebagai calon bebas. Ini menjadikan pilihan raya di negeri Sabah ini menarik. Paling menarik sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah kemunculan parti-parti daripada Malaya yang turut mau bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah. Banyaklah orang cakap-cakap, macam-macam lah orang-orang cakap. Ada yang kata mereka datang nak mau kuasa, ada yang datang mereka mahu memenangi lebih banyak kerusi dan mahu memenangi, macam-macam lah alasan diorang lah. Aku tak tahulah nak cakap apa, terpulanglah pada anda semua mana yang satu yang kamu mau pilih. Tapi itulah dapatan kita. Apa pula pendapat anda semua? Adakah anda dapati bahawa pilihan raya negeri Sabah kali ini menunjukkan demokrasi tulen ataupun demokrasi yang tak tulen? Kalau kamu tanya saya rasa ini dua-dua pun ada. Demokrasi tulen pun ada, demokrasi tak tulen pun ada, ataupun ada keinginan mau jadi pemimpin pun ada, macam-macam lah kan. Semuanya nak memperjuangkan. Jadi itu dulu dapatan kita hari ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, siapa yang anda undi, tekan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 sampai nombor 14. Sekian dulu. Selepas ini ikuti terus channel ini, kita nak ulas pula siapa yang lebih kuat, Parti Malaya atau Parti Lokal Sabah. Kita jumpa lagi. Bye bye.